A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat berjumpa untuk majlis ilmu tafsir ringkas daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 420 insya-Allah daripada Al-Quran. Kita masih lagi bersama-sama dalam juz yang ke-21 dan surah kita ialah surah Al-Ahzab pada pagi ini, dan kita insya-Allah akan bersama-sama pada ayat 16 hingga 22 insya-Allah. Ayat 16 hingga 22 daripada surah Al-Ahzab. Masya-Allah. Alhamdulillah, kita akan bersama-sama akan melihat pada pagi ini beberapa perkara insya-Allah. Di antaranya saya akan cuba ringkaskan apakah yang akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada pagi ini, iaitu dalam muka surat 420 ni, iaitu lebih kurangnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bercerita kepada kita dalam surah ini, di dalam muka surat ini secara khususnya ialah tentang beberapa perangai, beberapa sifat yang ada pada orang-orang munafik. Dan juga sebenarnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala paparkan sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Ahzab ini, dan juga mana-mana surah lah yang membentangkan tentang orang-orang munafik ini, maka pengajaran yang kita boleh ambil, perasaan yang mesti ada pada kita ialah inilah di antara perasaan-perasaan, inilah di antara apa yang ada pada orang munafik, iaitu sifat-sifat yang ada pada orang munafik yang kadang-kala ada pada orang-orang Islam, yang kadang-kadang juga ada pada kita. Sifat-sifat ni bukan munafik tu ada pada kita, bukan nifak tu ada pada kita, sebab nifak ni artinya ialah seorang yang keluar daripada Islam, berpura-pura dalamnya tak Islam tapi di luarnya menunjukkan dia ni Islam. Tapi ada sifat-sifat pada mereka ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan untuk mengajar kita, untuk memberitahu kepada kita bahawa jaga-jaga, ini adalah sifat-sifat munafik yang sepatutnya kita semua ini jauhi. Jangan kita ni mempunyai sifat-sifat ni. Jadi insya-Allah kita akan cuba tengok di dalam muka surat ini pada hari ini, apakah sifat-sifat munafik yang ada pada orang-orang yang munafik pada masa tu. Okey, jadi insya-Allah kita bersama-sama lagi dalam peperangan Ahzab, dan pada pagi ini kita masih lagi sedang bercerita apa yang sedang berlaku dan juga apakah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada setengah golongan orang-orang Islam yang mengaku mereka ni Islam tapi mereka adalah munafik. Rajim. InsyaAllah kita akan baca daripada muka surat yang ke insyaAllah 16 sehingga ayat 22 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan yanfa'akumul firar in farartum minal maut awil qatl wa idzal la tumatta'una illa qalila. Sadaqallahul azim. Jadi erti daripada ayat yang kita baca ni tadi, iaitu ayat yang ke-16 ni, dia Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi perbincangan tentang yang diceritakan sebelum daripada ni, iaitu pada ayat pada muka surat 419. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini dalam ayat yang terakhir pada muka surat yang ke-419, Allah Taala sebutkan walaqad kanu ahadullaha min qablu, iaitu orang-orang munafik ini ataupun salah satu daripada sifat yang tidak sepatutnya ada pada kita, iaitu apa? Kita telah berjanji kepada Allah, kita telah berjanji kepada orang Islam semua bahawa kita tidak akan lari untuk mempertahankan Islam. Tetapi apa yang terjadi ialah sebahagian daripada mereka, sebahagian daripada orang, iaitu orang munafik lah, mereka ini lari apabila nak berlaku peperangan, ataupun kalau tak lari pun mereka memang plan nak lari, bercadang nak lari, cari peluang nak lari. Mereka sebenarnya tak nak berperang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, kullan yanfa'akum al-firaru. Kalau kamu nak lari tak ada guna. Sebab apa tak ada guna?
Kalau kamu nak lari daripada apa? Infarartum minal mauti awil qatli. Kamu nak lari daripada mati ataupun nak lari daripada peperangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, wa izal la tumatta'una illa qalila. Kalau kamu selamat pun, kalau kamu lari daripada peperangan, kamu lari daripada kematian, kalau kamu selamat selepas daripada kamu lari itu, maka kamu nak hidup berapa lama? Allah Ta'ala kata, la tumatta'una illa qalila. Kamu tak dapat hidup lama pun. Kamu tak dapat merasai kehidupan seronok ni pun, seronok berapa lama? Sebab apa? Lepas tu kamu akan mati juga. Jadi tak lama sebenarnya, 50, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kamu akan mati juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, iaitu kita sepatutnya jangan lari daripada kematian ataupun jangan lari daripada peperangan, jangan lari daripada bila terpaksa berhadapan dengan orang kafir, berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Kita jangan lari. Kita jangan cuba untuk mengelak daripada pertembungan itu kan. Ini bukan bermakna, jangan salah faham, takut kita kata kita kalau macam tu tak perlu berubat, tak perlu ambil usaha. Tidak, kena ambil usaha. Tetapi ertinya kat sini, di sini ertinya kita jangan cuba untuk tidak terlibat di dalam apa-apa kerja yang untuk menaikkan Islam, untuk membangkitkan Islam, untuk meninggikan Islam. Jangan kita mempunyai alasan lah hati kita. Jangan kita ada perasaan tu, perasaan merasa bahawa aku tak nak terlibat lah benda ni kan. Tahu benda ni baik tapi nanti bahaya. Jangan. Kalau kita tidak mahu terlibat membuat kerja yang susah, yang mungkin bahaya pada kita demi untuk Islam, maka kita telah mungkin termasuk dalam perasaan ini, perasaan yang tidak betul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Jadi insya-Allah kerana Islam kita akan berusaha, kerana Islam kita akan berjuang, kerana Islam kita akan melakukan apa saja demi untuk menaikkan Islam, walaupun kelihatan keadaan mungkin benda itu bahaya. Di samping jangan lupa untuk berusaha tapi mengelakkan diri sebagaimana kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita kan iaitu doanya kan iaitu apa, la tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu ni berkeinginan untuk berjumpa dengan musuh. Tapi Nabi kata apa? Wa iza laqitum fasbutu. Tapi kalau kamu berhadapan dengan musuh, jangan kamu lari. Artinya lari untuk merasai kalau kita akan selamat kita lari. Jadi sebab itulah perjuangan, usaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memendekkan umur dan tidak akan menyebabkan kita ni pendek umur. Tak ada. Umur kita tetap macam tu. Dan juga begitulah kita lari daripada perjuangan Islam, daripada berusaha untuk menaikkan Islam. Lari itu tidak akan memanjangkan umur kita. Umur kita dah macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi selepas benda tu, kul man zallazi ya'simukum minallah. Siapa yang dapat memelihara kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Kalau Allah Taala dah tetap dah takdirnya macam tu kan, kita gini qada dan qadar, Allah Taala dah tetapkan umur kamu di macam tu, kamu tak akan mati. Seorang sahabat Khalid bin Al-Walid, perang banyak mana, tak ada tubuh dia ni, pada tubuh ni dia tak ada pun yang kosong. Yang kosong artinya yang kosong yang tak pernah luka. Semua tubuh ni ada luka, ada kita kata parut dalam bahasa Melayunya, ada parut, tapi matinya di mana? Kalau kita fikir dia kuat sangat berperang, matinya di medan perang kan, tak, rupanya dia mati di atas katil. Jadi bila dia nak mati tu, masa dia nak mati dia sangat sedih kata. Sebab apa? Dia kata aku banyak berperang dan sebagainya, tiba-tiba aku mati atas katil ni sebagai mati seekor keledai, dia kata. Tapi insya-Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kan, man sa'alallaha syahadata bisidqin, siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid kan, dengan benar-benar, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya pahala syahid, walaupun wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas katilnya. Jadi maknanya insya-Allah kita semua kan kena ada perasaan tu, iaitu perasaan apa? Perasaan bahawa kita sanggup mati insya-Allah di jalan Allah. Sebab itulah ada satu syiar tu yang dibuat oleh setengah-setengah ulama Islam, dia katakan wal mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah itu hendaklah menjadi
menjadi apa? Cita-citaku yang paling tinggi. Jadi kalau orang Islam tak ada perasaan ni, macam mana kita nak kata ni? Jadi insya-Allah jangan takut untuk bersama-sama di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Jadi Allah sebut kat sini kan bahawa takdir telah ditentukan, takdir Allah Ta'ala telah menetapkan umur kita panjang mana, kita mati di mana dan sebagainya, maka kita tak boleh lari. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Tak ada lagi, tak ada apa? Tak ada selain daripada Allah ni yang boleh menjadi wali dan boleh menjadi nasir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi banyak ni. Allah Taala ulang-ulangkan sifat-sifat orang yang kata yang tidak sepatutnya ni, iaitu apa? Qad ya'lamullahu al-mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Asal ayat ni ialah turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia lari daripada orang duk gali parit, orang jaga parit, dia lari, dia balik ke Madinah tu. Jadi jarak pada masa tu di antara parit dan Madinah, sebagaimana kita sebut semalam tu, agak jauh lah kan, sebab kota Madinah tu kecil pada masa tu kan. Parit itu tu bukannya di luar Madinah. Jadi mereka ni dia balik. Bila mereka balik, mereka ni bukan setakat balik, tapi mereka ni ajak orang juga balik. Jadi buat promosi supaya wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Kalau sekarang ni kita ada WhatsApp ke, kita ada Telegram ke, kita ada IG, kita ada Facebook, kita ada medsos macam-macam kan. So kita panggil kawan kita tu, alah tak payahlah ikut apa kan, susah kan, hidup ni tak ada life dan macam-macam. Jadi benda-benda ni berlaku pada masa tu. Cara dia wallahu alam lah, bagaimana dia kirimkan orang ke, macam mana dia ceritakan, tapi dia mengajak orang supaya jangan ikut dan jangan berjuang, jangan berusaha, jangan terlibat di dalam amal-amal Islam yang membenarkan mungkinnya kan, dalam kerja Islam, dalam usaha untuk menaikkan kalimah Allah ni kadang-kadang membenarkan. Sebab apa? Menghabiskan tenaga, menghabiskan masa dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah dia kata kat sini, dia kata itu dipanggil al-mu'awwikin. Allah Ta'ala panggil al-mu'awwikin, artinya ialah orang yang menghalang-halang ataupun orang yang melemahkan semangat orang. Al-mu'awwik. Jadi Allah Ta'ala kata qad ya'lamullahu al-mu'awwikin. Ingat Allah Ta'ala tak tahu ke? Allah Ta'ala tahu usaha mereka kan. Jadi ginilah kan, kita ni kan, kalau kita tak mampu buat, jangan kita menjadi al-mu'awwik. Kalau kita lah katakan kita ni malas, kita ni lemah dan sebagainya kan, maka kita ni janganlah pula berusaha untuk melemahkan orang lain, mengajak orang lain bersama-sama kita. So cukuplah kita ni seorang jadi lemah semangat, jadi futur, dalam bahasa Arab dipanggil, iaitu lemah semangat lah, tak nak buat kerja-kerja untuk Islam ni, tiba-tiba kita mengajak orang lain, itu salah. Cukuplah kita seorang dan orang lain kita betulkan bagi semangat supaya kita ni tak menjadi yang dipanggil sebagai al-mu'awwiq kat sini. Lepas tu wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, ajak pula tu orang lain kepada mereka, wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Kalau peperangan mereka ni tak datang kecuali sedikit. Kalau benda-benda yang menyusahkan, mereka susahkan, mereka tak terlibat kecuali sikit je. Sikit pun bukan tujuannya untuk terlibat, tapi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa mereka ni wujud. Ashihatan alaikum. Allah Ta'ala sebut lagi wala ya'tunal ba'sa illa qalila tu, ashihatan alaikum. Mereka ni sangat kedekut terhadap kamu, terkut kepada kamu, ialah apa? Iaitu mereka tak nak dermakan ke, infakkan ke fi sabilillah kan, untuk jalan Allah, untuk kebaikan, untuk meninggikan kalimah Allah, mereka ni tak nak buat kan. Benda-benda macam tu mereka ni asyihatan, sangat kedekut. Tapi untuk diri mereka akan buat, mereka akan belanja kan, makan mewah, apa benda mewah, semua mewah kan, tapi untuk diri mereka, bukan untuk Islam. Inilah sifat-sifat munafik yang sepatutnya kita jauhi. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Asyihatan alaikum fa iza ja'al khawfu, kalaulah datangnya ketakutan, ra'aitahum, kamu akan melihat mereka yang zuruna ilaika taduru a'yunuhum. Kalau datang peperangan ke, kalau datang apa kan yang menakutkan, mereka ni lah orang yang Allah Ta'ala kata berputar-putar mata mereka. Berputar-putar mata mereka tu nak menunjukkan sangat-sangat takut tu. Mereka ni sangat-sangat takut ni. Jadi yang zuruna ilaika taduru a'yunuhum kallazi yusha alaihi minal maut. Maksud yusha alaihi minal maut tu iaitu mati datang di sekeliling mereka, macam orang nak kena bunuh macam orang nak kena bunuh tu kan. Jadi mati tu kan duduk di keliling mereka. Jadi mereka sekejap lain nak mati. Jadi mereka tu takut sangat. Jadi
bila peperangan ini mereka akan rasa takut sangat. Itu adalah sifat yang berlaku. Surah ni surah Ahzab, surah Ahzab, muka surat 420, muka 420. Ada orang tanya, jadi saya jawab tu kan. Jadi sifat mereka ni iaitu mereka sangat takut mati. Orang Islam, orang yang benar-benar mukmin, mereka tak takut mati kan. Sebab apa? Mati ni berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan buat benda-benda yang boleh menyebabkan mereka mati. Mereka mengelak benda tu kan, tapi mereka tak takut mati tu. Sebab mati tu kalau fi sabilillah, lagilah cepat mereka dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang munafik ni dia takut mati. Jadi bila berlaku tu, mata mereka pun dah berputar. Allah Taala katakan, taduru a'yunuhum kallazi yusha alaihi minal maut fa iza zahabal khawfu. Tapi bila dah hilang dah, bila dah habis dah, bila dah makna dah aman dah kan, kalau musuh dah tak ada, suasana dah okey dah kan, mereka akan jadi apa? Jadi mereka akan apa? Allah Ta'ala kata, salakukum bi alsinatin hidad. Mereka akan serang pula kamu. Tak ada kerja betul lah mereka ni kan. Maknanya bila keadaan dah tenang, musuh dah tak ada, mereka akan mengatakan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Tak kira lah kan menyakitkan hati ni macam-macam. Sekarang ni dengan sindir ke, dengan kata-kata gini lah dan macam-macam lah kan. Jadi menyebabkan sakitlah hati kita kan. Asyihatan al-khair. Nak buat baik, mereka malas pula kan. Al-khair ni boleh jadi apa-apa saja. Kebaikan di derma ke dan sebagainya kan. Mereka ni tak nak. Asyihatan, sangat kedekut. Asyihatan tu kedekut ulaika lam yu'minu. Mereka tu sebenarnya Allah Ta'ala kata tidak beriman. Jadi of course lah kan, kita kata orang-orang Islam yang mungkin ada sifat ni, mereka tu beriman lah, tak termasuk dalam ayat yang kata tidak beriman ni. Tetapi maknanya sifat orang munafik tu macam tu. Orang munafik ni memang tak beriman Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala sebut macam ni, tidak beriman ni, adakah maksudnya tidak yakin? Jadi itu banyaklah penafsiran ulama. Tapi tak apa kan, tapi nak katakan bahawa orang-orang munafik tu Allah Ta'ala memang dah label dah, mereka tu tidak beriman di zaman Nabi SAW. Cuma zaman sekarang ni kita tak tahu kan siapa yang tak beriman, siapa yang munafik dan sebagainya. Kita hanya mendalami, kita banyak boleh faham ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat munafik, kita ambil untuk kita jauhi. Jangan kita ada benda-benda tu, dan mungkin juga berlaku kepada kita. Fa'abatallahu a'malahum. Sifat ini menyebabkan kan Allah Ta'ala akan gugurkan amalan-amalan kita. Susah sangat ke? Allah Ta'ala nak gugurkan? Sangat mudah kan. Kalau kita ambil contohlah sekarang ni kan, kalau ada apa-apa dalam komputer kan, walaupun banyak macam mana, kita tekan delete sekali, kita tekan format sekali hadis kita tu, kita tekan sekali, habis semua sekali kan. Ni kira tak boleh kan, tak ada bin-bin dah kan, dah memang habis-habis terus kan. Berapa minit kita buat kerja kadang-kadang tu sampai bertahun-tahun, tapi kita bila tekan delete, on the spot dia habis kan, macam tu. Jadi sebenarnya benda ni sangat mudah. Dulu mungkin orang susah faham kan, macam mana nak hapuskan Sekarang kita nampak kan, Allah Ta'ala ajar kita kan, Allah Ta'ala tunjukkan pada kita kan, dengan ada komputer tu, nampak macam tu, walillahil masalul a'la. Tapi Allah tu bukanlah macam tu kan. Wa kana zalika 'ala Allah yasir. Allah Ta'ala kata mudah je Allah Ta'ala nak buat tu, nak hapuskan amalan tu. Kemudian ayat yang ke-20 surah Ahzab insya-Allah, yahsabunal ahzaba lam yazhabu. Mereka sangka, mereka sedang fikirlah, orang munafik ni fikir tak pergi maknanya kalau dah balik pun, kalau dah lari dah musuh-musuh ni kan, mereka masih ada lagi. Itu nak tunjukkan perasaan takut mereka duduk ada lagi takut dia kan. Jadi yahsabunal ahzab lam yazhabu. Kemudian wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Allah Ta'ala kata ini, Allah ceritakan tentang sifat mereka kan, perasaan mereka ni kalaulah katakan ahzab tu datang balik, katakan Allah Ta'ala sebutkan katakan saja andaian, kalaulah ahzab tu tentera-tentera musuh lah maknanya datang balik, mereka akan apa? Mereka akan yawadduna, mereka nak kalau boleh mereka ni akan duduk jauh daripada Madinah. Sebab apa? Sebab kalau duduk di Madinah tu maknanya orang yang terlibat dalam peperangan lah. Kalau kena kepung, orang Madinah lah kena affected kan. Kalau kira musuhnya orang Madinah lah, sebab orang Madinah orang dalam. Jadi kalau boleh mereka masa Ahzab datang tu, masa tentera datang tu kan, mereka akan lari kan. Mereka akan lari duduk mana jauh di padang pasir bersama dengan Arab. Arab tu maknanya orang Badui, maknanya mereka tak terlibat lah
Kami tak tahu, kami duduk jauh. Gitu tak? Ini pun adalah perasaan-perasaan yang mungkin berlaku kan kepada kita. Kita tak nak involve kan, iaitu kan, tak apalah kan, kerja Islam ni malah saya kan, nanti kan gini kan, nanti saya affected lah kan, saya tak nak terlibat kan, you nak buat, you buat lah kan, saya sokong lah doa. Itu pun sebenarnya adalah tak cukup lagi kan. Tapi kita kena involve sekali kan, kita kena involve bersama-sama. Jangan jadi kita ni seperti orang munafik ni yang lari daripada bila ada tentera datang, bila nak berdepan, takut mereka ni lari daripada yang dikatakan sebagai tu, iaitu lari ke padang pasir tu bersama dengan. Jadi mereka tu duduk buat apa? Lari tu kan, duduk di padang pasir tu kan, duduk bersama dengan orang itu. Iaitu dia kata, Allah Ta'ala yas'aluna an ambaikum. Mereka ni cek tanya berita kan. Apa khabar dah? Makna tunggu. Habis peperangan, selesai semua benda, barulah mereka ni nak balik. Gitu kan. Jadi mereka pun, jadi Allah Ta'ala kata, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan kalau mereka ada bersama dengan kita, mereka pun tak buat kerja juga. Mereka tak berperang. Mereka ni yang berperang pun sikit. Jadi bersikit dalam tafsir kata, berperang sikit ni apa? Nak menunjukkan bahawa mereka ni buat lah. Tapi sebenarnya mereka tak buat. Mereka tak nak buat pun. Tak ada keinginan pun nak buat. Seterusnya, Allah SWT pun sebutlah ayat ni, iaitu ayat contoh pada baginda Nabi SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dalam qiraat lain dibaca iswatun. Jadi dia ada dua kat situ, boleh iswatun dengan uswatun. Jadi okey, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Allah Ta'ala kita tengokkan, sebutkan kat sini tentang sesungguhnya bagi kamu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah yang baik. Jadi kalau kita tengoklah betul-betul, maknanya kan ayat ini datang semasa ceritakan tentang kisah Ahzab. Maksud kisah Ahzab tu ialah maknanya dalam keadaan gegak gempita, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan dikepung, dalam keadaan Nabi macam ni, Nabi berusaha keras, Nabi sama-sama menggali parit, Nabi sama-sama berjaga sama. Semua itu tiba-tiba ada orang munafik yang perangai macam tu, iaitu nak lari, tak nak gali parit, bermain-main, buat tak bersungguh-sungguh kan, berfikir nak lari daripada Madinah, nak tunggu peperangan habis, nak tunggu habis kena kepung dan sebagainya. Jadi Allah SWT tiba-tiba datanglah ayat ni. Ayat apa? Sesungguhnya sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu adalah uswah yang baik. Jadi kita boleh faham di sini bahawa apa kan, ayat ini, contoh yang baik ini pada Rasulullah ini mempunyai banyak efeknya. Itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah baginda saja. Itu memang ibadah baginda kita kena ikut kan. Satu benda yang sangat-sangat penting lah untuk kita ikut tahap baginda. Tapi bila kita tengok surah Ahzab ini, ialah dia menceritakan juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak menyuruh kita ni supaya kita ni melihat kepada ketabahan Nabi, usaha Nabi dalam perjuangannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan Islam, untuk mempertahankan Islam kan. Jadi bagaimana Nabi ini sangat-sangat menunjukkan contoh. Jadi sepatutnya kita juga adalah melihat kepada ayat ni dan melihat di mana ayat ni, iaitu di tengah-tengah azab tu. Jadi insya-Allah kan kita cuba fahamlah, maknanya bagi kita Nabi SAW itu menjadi contoh dalam semua benda, termasuklah yang penting dalam ayat ni ialah tentang bagaimana perjuangan dan ketabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran baginda sallallahu alaihi wasallam dalam usaha untuk menaikkan Islam. Jadi kemudian walamma, ayat yang terakhir pada pagi ni, iaitu walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini sifat orang mukmin. Ayat yang terakhir ni Allah Taala sebutkan bagaimana orang mukmin tu, perangai mereka, perasaan mereka, emosi mereka kan, bila mereka melihat tentera Ahzab. Kita tak ada drone pada masa tu, kita tak ada satellite pada masa tu, jadi kita hanya dengar apa, orang kafir nak datang, tapi mereka tak tahu, mereka tak nampak kan. Jadi tiba-tiba kan mereka pun gali parit, tiba-tiba tunggu sebelah parit, tiba-tiba tengok muncullah tentera-tentera kafir tu kan, yang sangat ramai, yang dikatakan sangat ramai. Kita dengar khabar mereka ni sangat ramai, jadi tiba-tiba betul. Jadi bila betul tu, orang mukmin kan, apa sifat mereka mereka akan katakan walamma, Allah Ta'ala sebut walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu
haza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka akan berkata, oh inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Peliklah kita kata, wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mereka kata, memang benar Allah dan Rasulnya. Kenapa bagaimana boleh ni? Sebab mereka telah memahami kan. Ada banyak ayat turun sebelum daripada tu. Dikatakan oleh ulama ada satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Ayat ni turun 1 tahun sebelum daripada peristiwa Ahzab ni, iaitu dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, dan seterusnya kan. Jadi insya-Allah kan semua pendengar boleh refer lah kepada ayat tu daripada surah Al-Baqarah. Ayat tu mengatakan am hasibatum am tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka, kamu merasai kamu ni boleh masuk syurga sedangkan belum datang lagi apa yang telah berlaku pada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul. Sehingga rasul mereka ni teruk sangat merasa, mereka ni bergegar wa zulzilu, digegarkan perasaan mereka, merasa sangat takut. Hatta yaqula rasul, sehingga rasul berkata, mata nasrullah, bila lagi pertolongan Allah, bila pertolongan Allah, Allah Ta'ala bila kau nak tolong kami, bila kami. Jadi Allah Ta'ala kata pun, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah sangat dekat, sangat dekat. Cuma dekat tu bila hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi oleh kerana itulah bila baca ayat ni setahun sebelum tu, dikatakan setahun mengikut Ibn Abbas, lalu tiba-tiba tentera Ahzab ni datang. Bila mereka melihat tentera Ahzab, mereka katakan wasadaqallahu wa rasuluh, memang benar. Memang benar apa? Iaitu bila datang tentera Ahzab, ertinya kemenangan. Allah Ta'ala tak akan biarkan kita, tapi Allah Ta'ala akan beri kemenangan pada kita. Dan memang betul. Selepas daripada peperangan Ahzab, kita tengok, iaitu tahun yang kelima, bermulalah era baru dalam perjuangan Nabi SAW di Madinah, iaitu apa? Nabi SAW kata, minal al-an la yaghzuna walakin mereka akan menyerang kita lagi, tapi kita akan menyerang mereka. Maknanya kita akan memulakan proses operasi, kita akan pergi kepada mereka. Jadi kalau dalam peperangan Badar, mereka datang pada kita. Dalam perang Uhud, mereka datang pada kita. Dalam perang Ahzab, mereka datang pada kita. Habis tahun yang kelima. So selepas daripada ni, lepas perang Ahzab, kita pula akan pergi pada mereka. Jadi alhamdulillah 5 tahun selepas daripada tu, alhamdulillah Islam telah mencapai kemenangan di seluruh tanah Arab. Jadi setakat itu sajalah untuk pagi ni. Kita akan jumpa lagi muka surat 421 esok hari insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil. Jangan lupa insya-Allah untuk share kepada kawan-kawan, untuk beri kepada kawan-kawan link, insya-Allah boleh like insya-Allah.